سنة رسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Mana dah Dan padanya bersangat lapar dah. Dan padanya pada tahun ke-6 daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wa taslim. Sabit pada tahun yang ke-6 daripada hijrah Nabi, bersangat terlapar. Maksud bersangat terlapar ini bersangat tan kemarau. Kemarau sangat. Jadi tahun tu marah lebih pada biasa. Arab ni orang panggil ya hujan ya kurang dah. Madinah pun bukan kata ada semua hujan. Tapi tahun tu tak ada hujan setitik. Pada tahun tu jadi hujan tak ada setitik, maknanya lebih pada biasa lah. Tak ada turun. Nak kata hujan tu nak gelap hujan pun tak ada. Jadi berlaku kemarau sangat-sangat pada tahun tu. Tiada hujan, tu tafsir dah makna bersangat terlapar. Tafsir makna dah, sebab tu kita kata bersangat terlapar tu yakni bersangat tan kemarau. Marah sangat-sangat, tak hujan. Tak ada hujan setitik. Maka ketika tu para sahabat, para orang Madinah tu minta Nabi supaya berdoa kepada Allah supaya turun hujan mari tik. Ya Rasulullah, tak ada pada ni minta Nabi. Minta Nabi pohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Dan menuntut, maksudnya menuntut yang diminta. Dan menuntut hujan, minta hujan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta hujan. Tu pada tahun tu. Maka jadi menuntut hujan, yani dan dituangkan hujan. Begitu juga. Menuntut hujan jadi dan juga dituangkan hujan gitu. Allah Taala pun pakai berlaku hujan lalu. Lepas pada Nabi minta tu berlaku hujan. Bila kau menuntut hujan tu? Pada bulan Ramadan. Pada tahun ni lah. Pada tahun Ramadan, tahun yang kena daripada hijrah tu, hujan turun. Nabi minta hujan. Inilah orang panggil tulis itu pada bulan Ramadan. Inilah sembahyang minta hujan yang pertama. Tu. Ya, ataupun kita tahu. Yani pada tahun inilah diperintahkan sembahyang hujan, sembahyang minta hujan. Ni kali ni tahun ni mula-mula disyarakkan sembahyang istisqa. Nabi pun tubik di padai tepi tu tak jauh dengan Masjid Nabawi sangat. Kalau kita duduk Masjid Nabawi tu jalan lagi tu ada tempat tinggi awak satu masjid, ada masjid istisqa orang panggil. Masjid minta hujan, masjid Nabi guna dulu, bukan masjid dulu musalla aja.
Dulu musalla tempat Nabi beripung sahabat untuk semaya. Di Padang. Maka untuk semaya situ, maka sekarang ni dia bina masjid dah. Bina jadi satu masjid. Tu dia. Situ tempat yang Rasulullah beripung sahabat untuk solat istisqa. Lepas pada tu Nabi pun khutbah semaya, minta hujan tu. Lepas pada tu gelap orang dah. Gelap. Hujan mari turun mari, alhamdulillah. Maka berlakulah di situlah perintah semaya istisqa sampai ke hari ni. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih, dan padanya ada hak ni semaya ada juga hak Nabi minta betul-betul tak ada semaya. Ada satu kali juga di Madinah tu jadi marah juga, tapi tak bersangat marah juga di kawasan-kawasan. Maka ketika tu Nabi duk semaya Jumaat Nabi duk baca khutbah atas mimbar, duk baca tu ada orang Arabi Badawi mari. Dia masuk ke masjid. Kalau kita tengok Masjid Nabawi lah ni, dia orang panggil Babur Rahmah. Kalau kita pergi ikut Masjid Nabawi ni, sebelah pintu Babus Salam ni, sebelah pintu bab nak masuk pergi salam ke Nabi ni. Di kawasan ni dia ada Babur Rahmah. Dikatakan pintu tu lah hak orang Arabi tu, lalu masuk Nabi duk terbalik tu. Pok dia masuk ke pintu tu, dia masuk ke tempat tu. Lepas tu dia kata, Muhammad, Allah siap dah, marah bila tak ada apa nak makan dah. Lembu-lembu, utah semua tak ada air nak minum dah, habis kemarah, minta tu hujan. Maka Rasulullah pun angkat tangan berdoa situ lalu tu. Di atas mimbar tu Nabi berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan ke atas kami. Allah masqina. Tu. Lepas pada tu gelap hujan. Sahabat nampak tengok hujan gelap mari. Turun tak wadu-wadu. Hujan. Tak wadu-wadu. Sampai ke seminggu tu turun lagi duk. Turun semua. Turun sampai kena boh. Jadi sampai kepada lipah pula duk air hujan. Akhirnya orang tulah tu juga mak di depan pula Rasulullah duk terbah, "Ya mari ya Rasulullah, hancur bina tak ada meh." Tu banyak berdoa. Air hujan. Lalu tu Nabi akid tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, bi turunlah kok tepi-tepi, jangan mai turun sini. Akhirnya serat je. Waduh, masya-Allah. Tu. Minta hujan-hujan sungguh. Ya kena minta waduh pula. Sebab tu nak minta amal daripada Tok Guru pun. Tok Guru ni ayat ni bacaan lagu ni tu khasiat ke mana? Lepas Tok Guru lepas tu kena minta jalan ukar tak pakai berlaku tu nak ukar si mana. Tu. Tu jangan duk hajar cara buka saja, kena hajar cara katuk ketik. Ya bahaya tu. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala. Tu. Dia kata, dan padanya pada tahun yang ke-6 daripada Hijrah Nabawiyah tu juga perang Bani Lahyan ya Jamal ya Az-Zahir Lahyan Bani Lahyan bukan hausa tu ha kecil. Bani Lahyan, perang Bani Lahyan nama dia. Berlaku peperangan Bani Lahyan. Bani Lahyan tu pia ialah mereka yang membunuh sahabat 10 orang. Mereka yang membunuh sahabat 10 orang yang Nabi hantar untuk dakwah Islam. Ada puak Bani Lahyan hak bunuh Hafid hak Nabi hatagi tu. Kini hak Nabi dia baca doa kunut ni. Baca doa kunut ya minta mula-mula ya sebut-sebut nak minta, akhirnya Rasulullah hatagi 10 orang. Para hafiz saja pun ingat Quran 30 juz saja hatagi nak seru agama. Khabar-khabar dia sempat-tepat dia mau kutuk bunuh. Dia bunuh. Berteru lagu tu. Akhirnya Rasulullah sedih benar perbuatan mereka tu hingga berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kunut. Tu Bani Lahyan pok ni ada berlaku perang, tapi bukan dia perang sangat gilikung lah. Gilikung, tak ada kata tepuh apa sangat. Dan perang Al-Ghabah, bukan Qabah, Gharin.
Dan berlaku padanya pada tahun yang kena hijrah tu juga perang Al-Ghabah. Ghabah ni nama satu tempat. Satu tempat. Ghabah bukan Qabah tu. Al-Gharin dengan Rin. Perang Al-Ghabah nama dia. Habis itu pada tahun yang keberapa? Yang ke-6 daripada hijrah. Dan pada tahun yang berlaku pada tahun yang ke-7 daripada hijrah Nabawiyah ala sahibiha Abdul salatu wa taslim. Maka turun pada berlaku pada tahun yang ke-7 daripada hijrah tu, tahun yang ke-7 berlaku apa? Umrah qada. Kerja umrah qada. Qada apa? Qada umrah yang luput pada tahun yang ke-6 tu lah. Ingat tak dulu? Tahun yang ke-6 tak leh ke? Berlaku sulhu Hudaibiyah. Berlakunya orang panggil perdamaian di Hudaibiyah tu, siapa Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Tu puak-puak musyrikin buat syarat dalam perjanjian tu. Muhammad kena klik selalu. Tak lewat tahun ni. Mari tahun depan. Tahun ni tak boleh masuk. Kalau nak mari masuk tahun depan. Tahun depan tu pun tak boleh duduknya hari 2-3 hari ya. Boleh masuk Mekah. Syarat. Tengok je tak syarat sepik-sepik. Ya kepik syarat belaka. Tahun ni tak boleh. Tahun depan mari boleh. Tapi tahun depan pun tak boleh duduknya hari. Itu syarat dia siap. Tapi dalam keadaan itu pun Rasulullah terima perjanjian. Kerana ada hikmat di sana belakang dah. Dia mula agak ada perjanjian lagu tu. Seolah tak kacang mari gak. Kita ada peluang besar untuk dakwah Islam lah maknanya. Kita boleh ngajar agama dengan cara sepenuhnya, tak kena duk bimbing dengan perai dah. Yang moga duk perai dengan puak ning sangat demo nu tak main kaca, dia haruk puak kerajaan Rom, kerajaan Parisi tak main kaca pas sini. Orang musyrik Mekah tu sangat dengan Islam. Lalu tu bila berjanji lagu tu maka tak jadi berlaku. Satu hikmat, salah satu hikmat yang kita dapat daripada perjanjian Hudaibiyah tu. Kalau walaupun nampak zahirnya Islam tu siapa riak banyak, tapi tak, sebenarnya ada hakikatnya labur kita. Maka Nabi SAW pun berlaku umrah qada umrah yang luput pada tahun ke-6 dulu. Tahun yang ke-6 nak mari dah. Kita ngaji dah dulu. Umrah qada. Ni boleh buat umrah semua ni. Ni umrah ni. Niat umrah tu dua dah. Umrah mula-mula saat ni tak boleh buat. Niat umrah yang kedua ni boleh buat. Ni qada dulu. Habis itu haji tak lagi haji sekali ya Rasulullah ni. Pada tahun yang ke-10 tu ya Nabi buat haji. Belum pada tu buat umrah ya. Buat umrah haji tu sekali, kali pertama dan kali terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kerja haji ni dalam hari ni ambil contoh haji kali Nabi sekali tu ya. Nabi buat contoh siap belaka dah cara ibadat haji tu. Tu kali tu ya. Allahumma salli. Maka pada tahun ke-7 umrah qada dan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama Rasul lama tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama Rasulullah berbolamlah cukup lapar ni tak leh mulianya sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama Rasulullah 2,000 orang daripada sahabat. 2,000 orang daripada para sahabat Nabi, termasuknya Muhajirin dan Ansar lagi sekali. Siapa dia? Sang lagu mana? Lagu mana tu? Patu siap dah tu mana? Dia tu nunggu. Patu? Duduk simung mek dah. Tak apa. Insya-Allah. Jazakallahu khairan. Ada. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2,000 orang. 2,000 ramai. Tapi haji wadak tu beratus ribu. Ni 2,000. Beratus. Mana tahu sahabat boleh tahu kata banyak tu. Sahabat tu. Boleh tahu kata ramai tekah haji wadak tu. Tak tahu beratus ribu. Dan membawa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa daripada Madinah Al-Munawwarah
Nabi bawa riak pada Madinah, bukan kata pergi beli di Mekah dah. Kita lah ni ya payah muka kita duduk jauh dah. Kita jauh ni kena pergi beli di sana, tak kena buat nak kapal tu bagi. Tapi Nabi bawa mari, bawa daripada Madinah tu 60 binatang unta. Jadi akan 60 binatang unta badanah. Binatang unta, wa unta 60 ekor. 60 ekor binatang unta. Bawa dia apa? Disembelih, yani dikurbankan, buat disembelih. Sembelih bukan kurban, dak disembelih. Sembelih, orang panggil sembelih di sana. Tu. Habis itu mana disembelih 60. Dulu pun bawa mari dah tapi tak ada dia. Dulu pakai buat sembelih bayar dam ya. Kerana tahallun sebelum daripada kerja umrah lagi. Masya-Allah. Bismillah. Dan berhenti, jadi berhenti ia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Makkah Al-Mukarramah. Berapa lama Nabi duduk di situ? 3 hari ya. Allah, tak berhati kita ni boleh banyak dah Nabi dah pergi umrah sekali tu servis 10 hari. Tu pong Allah, masa tak cukup lagi. Kita boleh 10 hari tak cukup. Nabi ni orang musyrikin 3 hari ya. Kita sebulan pun tak cukup pergi di Mekah. Buat umrah tu. Visa boleh sebulan tapi Tok Sen ni jauh 15 hari ya. Ya rugi juga. Ya dah duduk 10, dia duduk 10 bulan ya kena sewa, kena orang kena sewa hotel ke apa pula. Maka bayaran kena banyak lagi lah. Lalu tu dia zakat 15 hari. InsyaAllah kita niat belaka tu untuk nak pergi umrah tu. Saya ni duduk azal tu tak lama kita buat. Bila keadaan tenang molek kita buat umrah sekali, kita pergi ramai-ramai. Lepas tu kita masuk Mesir untuk pergi ziarah tempat-tempat ni. Lepas tu kita terus pergi ke Mekah untuk kerjakan umrah dan pergi ziarah Nabi di Madinah dah. Lagu tu pada dah. Azal insya-Allah. Taruh duit bulan lesang sekut sehari. Sekut sehari. Tu nak pergi ke umrah. Tu labor lagu tu lagi. Kita pergi tu kita boleh tuju pergi selalu. Tepat-tepat kita nak pergi. Orang kita dia masa yang lama support orang haji besar tu. Dia rasa lama. Dia rasa kata dia duduk lama lagi tak apa. Kau pergi tak apa. Sebab kata tak pergi dak sampai ke tahun 4. Nak pergi ni tepat hak gini ni. Tak nak pergi. Tu ya wasa lama. Adapun orang pergi ziarah ni dia masa dia terhad masa dia 3 4 5 hari. Sehari tu penuh jalan. Ya labak orang ni pula ada. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, dan pada tahun yang ke-7 daripada hijrah umrah qada dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2000 orang. Dan membawa ia Nabi daripada Madinah akan 60 binatang unta disembelih. Dan berhenti pada Mekah 3 hari. Dan kembali kepada Madinah. Kelik kepada Madinah. Bersulh. Berdamai. Itu maksud dalam janji lagi. Berdamai. Tiada perang. Ini tiada perang dengan musyrikin tak. Tak ada perang dengan ahli Mekah tak. Kerana dia mari tu dalam janji lagi ni. Dalam perjanjian lagi. Cuma nak rakyat kata tak bertempuh darah dak, tak orang panggil tak bertempuh. Tu dia. Orang panggil masalah tak ada berperang, tak bergaduh kelahi dak. Dan padanya pada tahun 7 daripada hijrah nabawiyah ala sahbi afdhalus salati wa taslim. Masuk Islam oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah baru masuk Islam. Bukan awalun dak lah dia ni, orang akhir-akhir dak Abu Hurairah. Tapi masya-Allah ingat dia. Ingat Allah Taala kepada dia, dia kutip ngapa hadis tu, dia belajar hadis pada Nabi, dia mengajar dia dengar hadis pada Nabi, dia tak pergi ke mana sungguh walaupun dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 pun. 7 8 9 10. 2-3 tahun hidup dengan Nabi ya. Abu Hurairah, tapi nama dia sahabat yang paling ingat hadis banyak, nombor 1 Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia ni mula-mula tu ingat lupa juga, tapi Nabi berdoa bagi ke dia. Nabi tepuk dada doa bagi dia. Akhirnya Abu Hurairah kata, aku ni tak lupa dah semenjak pada Rasulullah tepuk dada hari tu, tak lupa segala patahkan hak tubik pada mulut Nabi, aku ingat tu.
Masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya tak gimana, ya mula zaman dengan Tok Guru sungguh. Walaupun dia dengan Tok Guru 3 tahun pun, dia dengan Tok Guru ni tak lama. Tapi dia tak gimana dah. Masa 3 tahun tu duduk jadi Ahlus Suffah, duduk di masjid Nabawi tu. Tak bergaduh supaya orang lain duduk di masjid tu. Duduk tunggu Tok Guru sungguh. Tak boleh mai orang hak tunggu Tok Guru ni tak boleh. Tu. Walaupun dia tapi dia kutip banyak. Dengan dia. Habis itu maka Abu Hurairah masuk Islam dan menyuruh, ini atau pada Islam Abu Hurairah, dan padanya pada tahun 7 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu juga menyuruh. Apa makna menyuruh? Mengutus, utus wakil, makna itu menghantar. Tu makna menyuruh, bukan suruh dengan makna suruh ibu buat, tidak. Menyuruh ni maknanya menghantar, mengutus wakil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hatta wakil menyuruh ke dia, hatta wakil kepada raja kafir, yakni segala raja-raja kafir. Segala raja Parisi, raja Rom, raja Mesir, raja besar-besar pada masa tu. Nabi hantar surat pergi belakang. Pergi wakil ambil surat pergi seru Islam. Tengok tu tak ada seru lagi. Faham tak tu dah? Ni cara Nabi. Kalau kita kira sungguh, tahun pertama tu boleh hantar surat dah. Tapi Nabi tak. Dia bina Islam dulu. Bina Madinah dulu. Bina Islam lebih kuat. Islam kita ni jadi hebat dulu. Sebelum pada nak tarik orang kita ni, kena kemas lek kita dulu. Seponok kita sebelum pada nak sampai nak pergi dakwah, sebelum nak menyebar ke masyarakat, kita buat kemah kita. Faham tak? Kita kemah kita jadi contoh kepada orang, sehingga demo tu mudah pula bila kita hantar aju seru lagi. Tu maka Islam tu kembang dah. Pada masa tu agak-agak Islamnya kuat dah. Pada tahun yang ke-7 daripada hijrah Nabawiyah tu. Tuhan ni dalam moga musyrikin tak kacau dah. Janji siap. Janji pun siap dah. Tak ada masuk dah janji. Kata dilarang kita hantar surat, hantar seruan kepada raja-raja, tak ada janji. Tu. Tu. Maka Nabi Muhammad tahu lagi. Masya-Allah. Ni sahabat boleh pergi keluar ni. Masa ni sahabat boleh sebar keluar. Menyuruh Rasulullah SAW kepada raja-raja kafir. Ada setengah pakai tolak terus. Kebanyakan raja tu pakai tak terima masa tu mula-mula. Tu pun dalam keadaan Islam hebat dah pun. Raja-raja dengan orang panggil sombong orang kafir ni, dia tak terima. Raja pula dah. Dan memperbuat cap cincin. Ni Nabi buat. Memperbuat cap khatam cincin Nabi. Jadi buat cap daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai cincin. Di cincin tu dia ada tulis lukisan Muhammad Rasulullah. Di situ. Lukisan Muhammad Rasulullah. Ada catat di cincin tu. Maka guna cincin tu pakai wak mohor. Cap ni mohor. Memperbuat mohon daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuat pada kitab, yakni pada surat-surat kepada yang hantar kepada raja-raja kafir. Cok mohon pak cincin Nabi. Labo dah. Mata cincin lagi pakai wak mohon tu. Ya payah. Ya payah. Pakai ambil wak mohon cok dawak pak. Tu dia. Jadi buat mohon Muhammad Rasulullah. Kalau kita tilik pada surat-surat yang Nabi hantar lagi, ada lagi lah ni pun surat Nabi hantar kepada Raja Rom tu. Ada? Cuba tengoklah internet mana pun ada. Akan ada cap mohon Nabi, mohon cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Saya tengok dah asli tu. Masa tu surat yang dihantar kepada Raja Rom tu. Apa dia tulis ke apa nama dia? Nabi hantar lagi. Tu. Kita tengok ketah asli dia. Masa tu di mana?
Masya-Allah. Surat tu Nabi hantar lagi. Lepas tu banyak keping hantar. Nabi tak nak tulis sendiri, dia tak pandai menulis. Sahabat yang menulis pada masa tu dengan perintah Nabi SAW. Maka hantar surat lagi. Cop mohon Nabi. Tu. Dia kena buat tanda juga. Dia kata hak sungguh dah. Pasahan kita ni kan ada cop dia misalnya. Bila tu tahu mari sini sungguh weh. Kalau tak ada cop ni maka beliau dinipu. Dia mau ubah lagu mana dari surat tu, isi surat tu dia mau ubah pasal mana tak tahu. Kalau ada cop dia ni tanda jajar kita agak ni cara. Maka kita tu wakil ni ada cop juga, cop nama kita. Bila kita ada kitab kita beli cop lah tak kena tulis. Kita buat lalu. Kira orang di luar-luar tu buat di Mesir di Sudan mana orang yang mau buat tu kita buat nama kita. Hadzal kitab, ini kitab ni milik tulis tadi tu ni cok hok pasal kita dak buat. Sah. Dia beli kitab tak kena dak tulis dah lah. Moga banyak teh kitab ni dak tulis tak ada. Lalu tu ambil cat tu. Pop 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 pop. Tu. Dah. Molek tak tu? Buat mana? Insya-Allah. Bi ada tahta riayati al-faqir al-haqid Anas bin Abdul Muttalib sikit Hasan ke Syekh Al-Fadil Hasan saja tapi saya tulis Syekh tulis ada mohon kita mohon nama di sini pun boleh buat lah ni bukan kata mesti aja sang dalam mode order buat macam dekat atas tu ikut loko kita ya kita okbab kita buat boleh buat lagu tu. Dan memperbuat cap cincin pada kitab, pada surat-surat kepada raja-raja kafir. Dipanggil, diseru kepada agama Islam, diseru kepada masuk agama Islam, memeluk agama Islam. Isi kandungannya, kesimpulannya ajak masuk Islam. Wassalamu ala manittaba'al huda. Oleh lagu itulah bila hantar surat gi Nabi wassalamu ala manittaba'al huda, kesejahteraan Allah itu di atas mereka yang mengikutkan hidayat, mengikutkan jalan hidayat. Maka dipanggil kepada agama Islam, diseru. Tu tapi tak ada terima dah. Ada raja Parisi pakai soyok ketah tu selalu. Pakai tak seolah kata nyanyi selalu, nyanyi kadang-kadang pakai tolak setengah-tengah pakai ada lagi tapi Raja Mesir ni dia tak terima pun dia hormat, dia hantar hadiah lagi ke Nabi. Walaupun dia tak terima masuk Islam tapi hantar hadiah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada adab sikit Raja Mesir pada masa tu. Dipanggil kepada agama Islam dan padanya yang berlaku padanya pada 7 Hijrah tu juga diharam makan daging hemat negeri. Berarti dulu boleh makan. Diharam makan daging hemat negeri, hemat kampung lah. Ya hemat ni ada dua. Hemat negeri orang panggil apa dia hemat negeri, hemat ni lah itu dah tengok ada mau pikul barang je. Ya pikul barang. Hak itu bawa barang pergi sana sini rumah kita tak ada dah hemat tu dah. Tapi negeri Arab banyak Yaman. Di Yaman tu banyak ada Mesir lagi. Mesir tu dia buat guna banyak kereta tapi Yaman ni banyak lagi hemat. Ada lagi banyak. Buat guna barang. Hemat ni jadi bodoh tak bodoh sampai ke Arab ni dia guna tasbih dengan hemat dak orang bodoh ni. Kenapa? Kerana dia ni ikut orang nak tak gapo atas belakang tak ada. Dia tak bersuara, dia tak jadi faedah. Tak tolak sikit habuk. Marilah tuan nak buh barang macam mana pun. Sehingga dia tak nak pergi duduk dia. Bukan kata gelepar nak buat barang tu. Dia duduk dia. Lagi. Tu berat sud dah tu. Berat dah tak buat pergi dah. Selama dia gagah je pergi. Tu hemat semua. Tapi dia mau nak tasbih hemat tak comel mana kita rasa hemat cerdik.
Hema ni bukan kata bodoh, hema ni cerdik. Cerdik tak cerdik ni, hema ni kalau ia pergi jauh setara mana, kalau kita walk pergi Taning misalnya. Kita walk pergi Taning. Pergi sapatan ni kita tinggal dia, kita klik. Dia akan jalan klik mari boleh kepada rumah. Dia ingat jalan walaupun jauh setara mana pun hemanya ingat. Ingat jalan lagi tu. Tak sesat sebab binatang lain. Tu hema ni kebijakan dia ni kita ambil tu kita kata. Nak kata bodoh tak bodoh li hema ni. Tapi Arab yang anta himat ni dia banding sepelemu kita dah. Kalau kita mu ni lembu. Orang Melayu kita banding orang bodoh dengan lembu. Orang Sia banding orang bodoh dengan kubah. Kalau Arab dia banding orang bodoh dengan hema. Tak ikhwai. Tu Sia. Kalau kita temu ni lembu, murih panah telinga. Kalau kita Arab anta baqar, dia tak ada murih mana lagi. Kalau tak anta himat, tu dia mana. Hema negeri tu orang panggil. Ada satu hema lagi orang panggil. Hema negeri ni hema kampung lah. Hema kampung, hema yang diguna-guna ni. Hema ni tak boleh makan. Daging dia tak dimakan. Tu pun orang Mesir ada juga. Ambil hema mari. Curi-curi. Orang panggil ambil isi mari duk curi jual. Orang tak tahu kata isi hema. Dia tipu orang kata daging lembu. Lepas tu capur dengan daging hema kata. Pecah. Malam ni pecah berita. Pecah kata. Dia ambil daging hema mari. Allahu Akbar. Teruk. Tu ada betul berita tu. Tu ada satu lagi hema wahsy nama dia. Hak tu siapa panggil malai tu. Malai pun hema, panggil hema wahsy, hema yabasaliyat, hema hak tu hemat hutan lah kalau kita kira nak wisupa dengan hak ni enggak. Hema hutan. Hema wahsy, ni hema negeri. Himar wahsy ni kena kepada malai tu, zebra. Tu malai. Hak tu duk boleh makan hak tu. Tu berkhilaf ulama lagi. Mazhab kita tu boleh makan hemat wahsy. Tu ada perhemat negeri ni ya haram, tak boleh makan daging dia. Tak boleh makan. Tengok sekali-sekala supaya ilmu tapi supaya kuda. Tu hemat. Makan daging hemat negeri pada tahun tu dan padanya pada 7 Hijrah, pada tahun yang ke-7 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegah, yakni diharam berkahwin mut'ah perempuan. Berkahwin mut'ah, kahwin mut'ah perempuan, berkahwin dengan letak syarat. Letak syarat, berkahwin dengan apa? Kahwin mut'ah ni berkahwin dengan bersyarat masa. Tu. Aku nikah akan dikau akan Zainab anakku dalam masa sebulan. Lepas tu lepas sebulan tu maknanya tak apa. Dalam masa sehari je. Nikah sehari. Lepas tu lepas sehari tu lucu. Boleh nikah sama kalau begitu. Boleh banyak orang. Hak tu tak boleh. Tak boleh nikah lagu tu tak boleh. Syiah duk main hak ni. Syiah duk lagi duk pakai amalan mut'ah ni lagi ni. Semalam kita nikah semalam. Malam kita nikah. Esok ke tak apalah. Lucu kita ni. Lucu. Nikah tu tujuan apa? Tujuan untuk nak boleh berjimak ya. Tu tak boleh dengan letak syarat lagu tu. Bila terikat perjanjian saudara panggil suami isteri, maka tetaplah sampai kepada bila-bila. Sehingga berlaku perkara yang menafi, berlaku tolak apa pula hak tu lah. Tapi selama mana tidak ada tolak, maka angkat tu orang panggil terus menerus. Berkahwin mut'ah perempuan dan padanya pada apa? Pada tahun yang ke-7 daripada hijrah. Tahun tu juga datang jariyah. Datang yakni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang oleh jariyah. Apa jariyah? Hamba perempuan, seorang hamba perempuan. Tu dia. Nama apa jariyah tu? Maryah Al-Qibtiyah. Datang Siti Maryah Al-Qibtiyah tu radhiyallahu anha. Maryah tu datang mari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hamba perempuan Nabi. Hamba perempuan Nabi jariyah Maryah pada tahun ni weh.
Oh, masya-Allah dah tahun yang ke-7 dah. Tahun ke-7 dah weh. Maryah ni mai akid clear dah. Data Jariyah Maryah Al-Qibtiyah yang bangsa Qibti, yang dibangsa kepada bangsa orang kulit Qibti ni, jenis satu bangsa lah. Kalau kita tahu Melayu ni ada kulit Melayu, bangsa Cina, Siniyah, hak tu bangsa Cina. Tu. Kalau bangsa apa lagi? Ni bangsa Qibti ni dia satu bangsa dia. Kulit lah, kulit nak gelap-gelap sikit. Tak ada gelap, tak putih. Tapi tak ada hitam seperti Afrika tu. Tu Maryah Al-Qibtiyah. Dan binatang bagal, atau kepada Jariyah tu, datang kepada Nabi SAW juga oleh binatang bagal. Binatang bara ni binatang campuran ataupun campuran daripada kuda dan hemat tu. Bara ni siapa ke orang tua kecek bara dah. Bara tu daripada Arab. Bara ni maknanya bukan kuda, bukan hemat, campuran benih daripada kuda dan hemat yang dibara. Sehingga ulama orang tua kecek bara budak ni bara ni. Mek yo orang sana ni sini bara ni. Kecek bara tak sang? Budak kecek gapo? Lu kering. Tak apa pula. Cie mudah. Lu kering. Tu orang tua dulu kecek bara lah maknanya. Lu kering tu. Orang budak lain tak kerti. Bahasa Melayu hilang di rung kita ni dah. Ada anak kita kau hilang lagi. Cucu kita hilang lagi. Bahasa Melayu kau kurang. Diganti dengan bahasa Cie, bahasa Inggeris, bahasa lain. Kalau kita tak jaga, pergi nak jaga. Tu. Binatang bagal kita ngaji Isra' Mi'raj tu borok ni ya halus pada bara sikit, besar pada hemah, kecil pada bagal dan besar pada hemah, tengah-tengah pula dah. Adapun bara ni dia tak besar seperti hemah, dia tak halus seperti dia tak besar seperti kuda, dia tak kecil seperti hemah, dia tengah antara kuda dan hemah. Tapi borok ni antara bara tu pula dengan hemah. Dah. Tengah lagi. Jadi tak halus sangat, tak kecil sangat. Bagal. Nama bagal tu, nama gapo? Ada nama juga binatang ni woi. Nama dul. Tu. Boleh kita tak nama dul. Tapi tak sebut nama dundun. Ni nama dundun je mari dik nung dah nama dia. Dia mari di Mesir ni lagi dah nama dul. Makna apa tak tahulah. Dia tak dul. Bara tu nama dul. Lepas tu hamba perempuan tu nama Maryah Al-Qibtiyah. Hadiyah. Awak ni orang panggil Han belakang ni pada Jariyah dan juga baran ni. Han kat ada Jariyah, Maryah Qibtiyah dan juga binatang baran dundun ni hadiah, ialah jadi hadiah daripada Raja Mesir. Hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Mesir tak terima. Surat sampai ke dia punya tak terima Islam. Tak terima juga Islam. Surat hak hantar ke dia tu, hak Nabi hantar lagi. Tapi dalam keadaan dia tak terima pun dah. Dia tak terima punya hantar hadiah kali. Masya-Allah dah. Raja Parisi bakal tolak dulu lagi. Tu. Tu tengok. Maka Raja Mesir hantar hadiah lagi. Hantar hadiah king barang ke dia tu. King barang ke Muhammad tu. Nama Maryah Qibtiyah. Ni Maryah Qibtiyah ni ibu bagi Ibrahim alaihissalam ni. Bagi anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu Maryah. Bukan isteri, dikatakan hamba perempuan. Dia tak bila dia masuk dalam zaujah Nabi. Kalau masuk bila dia kalangan isteri, Maryah tak masuk. Maryah tak masuk kerana dia bukan bining. Ya kerana Nabi pakar dia tu tak kena nikah dekat hamba perempuan ni, tak kena nikah. Maka boleh guna. Tuh. Habis itu dan Jariyah Maryah Qibtiyah dan binatang bagan namanya dundun, hadiah daripada Raja Mesir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak nak minat ni. Ni ulama wak dalil sini
Dalil-dalil sini ulama kata ini dalil juga kata boleh kita terima hadiah daripada orang kafir. Hadiah daripada orang kafir tu kita harus terima. Boleh kita terima, bukan kata tak boleh nak tolak semacam tak. Kalau orang kafir hadiah kepada kita, kita boleh terima. Setengah daripada ulama wadal ini tengok Nabi terima hadiah daripada Raja Mesir, iaitu ketika tu jadi kafir, iaitulah Maria Qibtiyah dan binatang Baron saat itu. Tengok siapa kepada dalam berzanji tu, ada sebut dah wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dun muluki ilaihi ahda. Nabi naik belaka, naik hema, naik kuda, naik unta, naik baglah, naik belaka. Hema mana? Ba'dul muluki ilaihi ahda. Hema yang setengah daripada raja pada masa tu hadiah kepada Nabi. Ba'dul muluk tu siapa? Dalam bahasa Zanji sebut Ba'dul muluk tu dia ni Raja Mesir. Raja Mesir tu hadiah ke dia. Nak royak kata Nabi ni tawaduk. Dia ni bukan orang jenis pilih kenderaan ni, kawan nak naik paciro ya. Kawan nak naik menjedih ya. Dak kawan tak usah naik tamada. Merah tak usah merah. Oh apa? Tu tak yati. Nak naik kereta nak dak Rasulullah ni pangkat dia tengok dia naik belaka hemma. Tak ada kira naik kuda. Raja dulu dia tak naik hemma raja. Oh naik hemma ni kelas kena lalu kena naik apa? Naik gajah, naik nu. Naik kuda. Barulah pangkat raja lagu tu. Tapi Nabi tak pilih. Naik belaka. Setengah-setengah naik hemma, naik barang hak ni. Unta dia tu pun tua dah unta tu. Unta Nabi tu mati lepas Nabi tak banyak bulan leh. Lepas Rasulullah mati tak lama unta yang mati tu pula. Unta Nabi hawa mari daripada Mekah tu. Hadap kepada Madinah tu nama gapo? Nama apa tak ingat dah. Hak unta tu pilih tempat ya, pilih untuk masjid, bina masjid unta betis. Tu je. Tapi unta tu dah dengan tua tapi cepat berjalan. Bila Nabi duduk atas dia tu gerup sepong tekah lah jadi meneh. Jadi pitah. Hak muda-muda tu teh dia. Unta tu hak Nabi naik tawaf di Baitullah tu pada hajah wada. Nabi naik unta tu tawaf. Tak agak dah. Jalan naik unta lah. Wahakaza. Itulah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun ni, tahun ni kita ingat tahun ke sudah? Tahun. Di hujung-hujung dah Maria ni dah. Berarti Siti Maria duduk dengan Nabi lebih kurang 2-3 tahun ya. Masya-Allah. Bukan kata duduk lama-lama jauh pada sepupu Aisyah dah. Dan pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, Aisyah ni Nabi nikah pada tahun apa? Kita ngaji dah dulu, ingat dah. Masa ingat asal? Tahun apa? Oh, berkahwin pada tahun tu, pada tahun pertama. Tu. Tahun pertama kahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Habis situ. Tengoklah. Dan pada tahun pada tahun yang ke-8 daripada hijrah nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wat taslim. Berlaku pada tahun yang ke-8 perang negeri Makkah. Ni buka Mekah dah. Moga khianat janji buat ni. Tahun yang ke-8 memang khianat. Tahun yang 7 tak apa lagi, tahun yang ke-8 mula khianat. Janji 10 tahun. Dalam surat perjanjian itu 10 tahun. Tu tapi khianat mula-mula orang kafir. Maka berlaku perang negeri Makkah. Perang pada negeri Makkah al-Musyarrafah. Musyarrifah yang dibaca belakang. Pada negeri Makkah al-Musyarrafah berlaku perang, orang panggil terbuka patah. Kacau lagu tu. Terbuka patah. Terbuka patah ni buka dah. Terbuka patah. Badan dah. Terbuka patah ini buka negeri Mekah. Terbuka patah ini buka negeri Mekah.
Orang panggil Fathu Makkah, buka Mekah. Buka jadi negeri Islam. Kerana dulu jadi negara kafir, negeri berhala, negeri tokong. Akhirnya buka jadi negeri Islam. Maka istilah buka ni buka negeri. Panggil buka negeri. Tu dia. Mesir ni tak ada buka lagi. Masa tu jadi negeri Islam lagi, tak buka lagi. Mari buka pada masa Khalifah Sayyidina Umar ni. Mesir. Masa tu Raja Mesir tak masuk Islam lagi. Tu. Habis itu kemudian kata rahimahullah ta'ala, terbuka patah Mekah adalah pada tahun yang ke-8. 8 ni buka Mekah. Lepas tu bila Islam Mekah tu buka, tak lama tu tahun ke-10 tu Nabi meninggalkan dunia. Tu. Dah setahun lebih. Terbuka Fatah Mekah. Ni orang panggil masuk dalam tanda-tanda Nabi meninggalkan dunia dah tu. Boleh buka Mekah tu tanda kata Nabi hijrah tu tanda kata Nabi nak meninggal dah. Kau orang panggil kau dekat tanda kata nak meninggal. Tu boleh buka negeri Mekah tu alamat dah nak tinggal dah. Terbuka patah dan adalah ia perang negeri Mekah tu. Adalah ia perang negeri Mekah tu pada jadi berlaku ia pada bulan Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan, yakni 20 hari bulan Ramadan. 20 bulan Ramadan. Di hujung-hujung bulan dah. 10 akhir tu dalam perang. Dalam perang ni. Tu. Maka berlaku pada bulan Ramadan, 20 hari bulan Ramadan. Itu ada khilaf lagi, tapi yang masyhurnya dari kalangan ahli tarikhnya 20 lah, 20 bulan Ramadan. Pada tu. Adalah ia pada bulan Ramadan. Sebab apa berlaku patah Mekah tu? Kerana ini ilat kepada perang negeri. Sebab apa berlaku perang negeri Mekah? Bukan kata duk molek-molek Rasulullah nak angkat tentera dah, bukan. Ya ada kisah berlaku Islam kita kalau dia mau tak zalim kita tak bergerak. Ni kita bergerak kerana dapat kezaliman ya. Kerana orang Quraisy mengubahkan perjanjian, itu masalah ya. Kerana bermula orang Quraisy, orang Mekah. Orang Quraisy di Mekah tu mengubahkan perjanjian. Ubah perjanjian. Apa makna perjanjian? Ini perjanjian untuk berdamai. Sulhu Hudaibiyah itulah. Perjanjian untuk berdamai pada sulhu Hudaibiyah. Buat gitu. Pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dia ubah. Maknanya dia khianat. Bukan ubah gapo, dia khianat. Dia pergi langgar. Maksud ubah ni melanggar perjanjian. Bukan duk pergi ubah, pergi langgar perjanjian. Hak duk janji-janji pergi langgar. Tu dia. Masya-Allah. Nabi dah, masya-Allah. Nabi ni Rasulullah diterima ni. Diterima apa? Syarat dalam sulhu Hudaibiyah tu. 10 tahun kalau kita tilik tengok supaya kita rugi je dah. Padahal ada supaya Nabi tahu dah. Tak dah. Ya supaya dengan Allah Ta'ala wallahu alam. Kerana tak lama supaya tahu dah kata janji pun tak lama lagi. Akan dikhianat oleh musyrikin dan juga terbatal janji itu. Tak sampai 10 tahun lagi. Tu. Supaya kata rumah tu hatu kuat, hatu ngusik. Lepas tu ada orang mari minta nak sewa rumah. Sang minta nak sewa rumah ni lah. Lama mana? Nak sewa 10 tahun. Sang kata, boleh. Tak apa. Maka syaratnya tu dia kata, nak mari sewa tu kata, tapi syaratnya itulah dah minta gani. Tak apa. Nak gapo? Nak kate, beli kate we. Nak gapo? Nak lemat we. Nak gapo? Beli we belaka. Tengok pada zahir tuan rumah nampak nak rugi. Tapi tuan dia tahu dah tu, ya ni dah sewa 10, bayar 10 dah. Tapi nak duduk lama mana? Tahu nanti tengok. 2 tahun sapak dah. Kuat ngusik ni. Mana ni? Supaya tahu dah tu. Akhirnya senguti. Sewa boleh setahun 2 je. Tak usah lah. Nak girut lain. Tapi dah sewa lagi lah. Tapi masa nak tak sedut. Maka hakikat labah dia.
Nawawiyah. Tapi kalau kita tilik pada hukum tak lah apa juga, kerana dok le sewa demo lagi, demo nak ambil masa tu pergi duk wi ke orang lain tak le dah. Dah. Berkesan kata hang mujur tu baik kena buka sewa ke orang lain pula. Tak leh dok le sewa orang. Dia mau bayar siap dah dia masuk sewa demo. Demo. Tu. Ni banding we nampak mudah-mudah kita tahu hikmat dia tu. Supaya Nabi duk tahu. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah, berlaku pada bulan Ramadan kerana orang musyrikin mengubah perjanjian ini, yakni melanggar perjanjian untuk berdamai sulh Hudaybiyahnya. Ki dia bukan gapo dak, ya orang kafir ni ditolong apa, tulis situ sikit, tulis pada perjanjian. Yakni kerana orang kafir menolong Bani Bakar, menolong akan Bani Bakrin pada perang dengan Bani Khuza'ah, Bani Khuza'ah macam kita. Khuzai alih inta, Khuza'ah dengan Bani Khuza'ah yang berbai'ah setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbai'ah setia dengan Nabi Muhammad. Jadi Bani Khuza'ah tu orang panggil bai'ah dah dengan Nabi. Bai'ah nak taat. Dah. Bani Khuza'ah ni, puak kabilah Bani Khuza'ah ni, ya bai'ah dengan Nabi dah. Ya angkat setia dengan Nabi dah. Seolah kata masuk dalam kang Nabi dah lah. Masuk dalam orang yang duduk di bawah jaga dah. Seolah kata kawan dah, berkawan dah, kawan baik dah kita Khuza'ah dengan Nabi ni, dengan orang Ansar ni. Tiba-tiba Bani Bakar tu nak pergi perang. Bani Bakar tu kafir. Bani Bakar tu nak pergi perang dengan Bani Khuza'ah. Bukan nak perang dengan Nabi, bukan perang dengan ahli Madinah, tapi nak perang dengan Bani Khuza'ah ya. Tu. Tak tu dah. Tak. Kalau Bani Bakar tu nak pergi perang semata-mata perang kelahi puak dia, hengor lagi dia. Dia kelahi sama dia. Tapi masalahnya orang Mekah ni pergi tolong. Orang Mekah ni, musyrikin Mekah ni, dia baik dengan Bani Bakar. Dia pergi sokong Bani Bakar untuk perang Bani Khuza'ah. Bila lagi kacau Bani Khuza'ah supaya kacau Nabi dah. Bila kacau Nabi, masa tu kok mana mau hidup gaduh-gaduh hak orang. Kita janji dia kata tak sekaru, tak main duk kacau, tak sekaru. Kok mana? Demo. Rupa gelegak pergi sampai kedit tu. Tu rupa jadi kira atas rupa khianat janji dah. Melanggar janji dah. Nampak tak dah? Melanggar janji untuk nak berdamai. Maka bila langgar seolah kata batal lah hak tu. Batal dah. Tu batal. Apa ketah perjanjian itu. Lepas tu Allah Ta'ala tak silap dah, tak silap Allah Ta'ala anak nak Allah Ta'ala tu bakar tak tahulah surat perjanjian tu dia sipai lah Kaabah. Perjanjian tu orang musyrikin dia sipai lah Baitullah. Surat tu. Maka yo gaduh mari. Ambil mari seolah kata nak angkat surat. Mu ni janji dah gini ni surat. Nak pergi cari surat tak ada. Surat buat perjanjian tu. Tu sulhu Hudaybiyah. Patut kita kajilah dah. Sejarah ni tak boleh buta lah kita. Tak boleh buta sejarah. Ni kalau sejarah bangsa tu lah ada. Ni sejarah agama ni. Hak ni kena utama lagi. Ni sejarah bangsa, ingat satu persatu. Tu gitu. Tapi sejarah agama ni berbuta tuli tak boleh. Sejarah agama kena didahulu di atas sejarah bangsa lagi. Kalau dua-dua ni patut kena pergi sekali lah. Kena bergerti belakang sebenarnya. Tu. Ya, tolong. Gapo tu? Bunyi tak tahu dia kecengan sang tak ni. Mana terang telefon.
Allahu akbar. Dah, masya-Allah tengok. Kata musannif rahimahullah, tengok tu lah, kita pun bakal reti sikit. Baca sikit lagi. Mana dah, dan adalah ia perang negeri Makkah tu pada bulan Ramadan, berlaku pada bulan Ramadan, 20 Ramadan. Kerana orang Quraisy mengubah perjanjian, habis kat tu. Dan tawaf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tawaf. Pada ketika buka tu, pada ketika buka Mekah tu. Bukan kata haji ni suku. Tawaf ni tawaf sunat ni, bukan tawaf haji ke apa dak tu. Dan tawaf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan, jadi dikeliling bait dengan bait. Ini dikeliling Baitullah. Bil bait ini maknanya Baitullah. Tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bait, jadi dikeliling Baitullah Al-Haram. Nabi pun mula tawaf. Masuk ke Mekah. Tawaf. Itu dia. Bila tawaf tu? Pada hari Jumaat. Takluk pada tawaf pada hari Jumaat. Hari tu, hari Jumaat 20 Ramadan. Hari boleh buka Mekah tu. Berlaku pembukaan tu pada hari 20 Ramadan tu. Hari itulah Nabi masuk tawaf di Baitullah. Tawaf di keliling Baitullah pada hari Jumaat. Dan kelilingnya padahal dikelilingnya keliling Baitullah. Tekah tu ketika Nabi masuk mulai tawaf pada masa tu, di keliling Baitullah tu 360 berhala. Tok Kong keliling. Tok Kong berhala yang disembah oleh musyrikin Mekah tu, banyak tempat berhimpun dia dah tu, pusat dia dah tu. Pusat perhimpunan berhala dah, pakat mai tak situ belakang. Haluh besar. Tu pak mak anak ada belakang situ. 360 berhala keliling tekah tu. Tu hak nu tak bila Lata Uzza, Lata lain. Lata tu duduk di bukit Safa tu. Tu Safa Marwah tu. Uzza tu duduk dalam Taif tu. Jadi dua berhala hak besar hak tu masa tu. Hak tu kong mek dia, hak tu hak bak tu. Ara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Allah Taala sebut dalam Quran. Hak tu nama dia. Maka tok kong lain pula hak ni keliling hala-hala besar tu semua 360 berhala. Dia bukan tok kong supaya Yamela ni dia ada sebab tu ya dah. Hak pala tajel lingo. Tu ya. Hak tu kita gambar bila sebut kata tok kong berhala gambar hak dak suara sia kafir semua. Padahal masa tu banyak macam patung tu rupa ni. 360 berhala dan berisyarat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat, maksud isyarat ni gapo isyarat? Tu dia syarat ni maknanya apa kita nak kata, tak isyarat ni bukannya tolak lah, tolak seolah kata bukan tolak gapo dak, tonyoh apa kita kata, letak tangan, bukan isyarat dengan tangan ni depan lagi. Dan berisyarat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat kepadanya, kepada 360 berhala tu Nabi isyarat. Jadi tunjuk dalam bahasa Melayu itu. Tunjuk oleh Nabi kepada dia. Tu isyarat tu bila tiap-tiap melalui, ini tiap-tiap kali, pada tiap-tiap kali melalui ia Nabi, melalui akan tiap-tiap berhala tu. Jadi bila Nabi tawaf yang lalu kau tak kau kan tawaf jalan lagi nak utah dah jalan lagi
Jalan lagi tiap-tiap kali lalu satu berhala. Sekali lalu berhala. Tiap-tiap kali Nabi lalu ke berhala tu, Nabi isyarat dengan anak kayu. Dengan takluk pada isyarat. Isyarat maksud tu tunjuk. Tunjuk bukan kata tunjuk supaya royal tak. Dak, dia ambil tangan, ambil anak kayu tu seolah kata tonyo sikit. Tunjuk sikit ya. Kita kata nak tolak balik. Ambil kayu tu. Isyarat dengan anak kayu. Maksud anak kayu ni apa? Tungkat dia. Dengan anak kayu ni dengan tungkat dia. Tu dia. Nabi pun ambil kayu, tungkat dia tu. Isyarat kepada berhala tu. Anak kayu mana? Pada, yang sifat pada anak kayu. Yang ni makna anak kayu ataupun tungkat yang ada pada tangan yang mulia, pada tangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tangan kayu, anak kayu yang ada pada tangan dia, ambil kayu tu, awak isyarat, awak tunjuk kepada tiap-tiap berhala yang Nabi lalu. Nak kali lalu gi tunjuk, kalau gi tunjuk. Tu. Maka membaca han keadaan Nabi tu, baca ayat ni. Belai-belai duk buat gi, ambil sekali tunjuk tu, baca ayat ni. Mana ayat yang lebih baca? Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kana zahuqan, surah Al-Isra ayat 81. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang oleh kebenaran Al-Islam, wa zahaqa, dan hilanglah oleh kepalsuan, iaitu kufur. Hilanglah kufur. Islam mari, hilanglah kufurnya. Innal batila, sungguhnya benda yang palsu itu, kana zahuqa, sudahlah hilang ia. Adalah ia batin tu telah hilang ia. Tu kecek saya takkid je. Dan batila tu seolah kata nak taukid kepada ja'al haqqu wa zahaqal batin. Taukid pada zahaqal batin tu ya. Innal batila kana zahuqa. Habis itu. Tak ada apalah tu. Baca ayat tu. Maka jatuh berhala. Maka jatuhlah oleh berhala tu. Berhala Tok Khong tu bakal rebah belaka. Jatuh terbalik belaka, jatuh. Berhala mana? Yang tiada berikat. Yang tiada berikat. Jadi tiada berikat dengan Kaabah, tiada berikat dengan sesuatu. Ada juga Tok Khong hok pesen jenis lukisan hok tamak, hok pesen duk gantung di Kaabah tu, hok tuai suku. Hok pesen ni hok Tok Khong hok duk berdiri ni. Hok tak terikat dengan gapo ni, tiada berikat dengan sesuatu ni. Jatuhlah. Jatuh pada mukanya. Takluk pada jatuh tu. Takluk malak. Kita ni jatuh pada mukanya, pada muka berhala tu, guling atas muka. Yang ni rebah. Geng pecah belakang. Tu 360 tu pakai pecah habis. Noyak kata pada tu orang nyoh je dia. Dia sendiri pernah melindungkan diri tak lepas juga dah. Dia sendiri dengan ramai-ramai tu halah kepada kayu tu kaksa ya. Tu berhala. Waktu dah tu. Aduh. Habis. Tu pada tahun tu 8 Hijrah, masya-Allah. Bersih Kaabah pada masa tu, bersih daripada berhala, seperti masa Ibrahim hari tu. Itu dia. Dan padanya pada 8 Hijrah itulah datang Islam, datang dan masuk Islam oleh Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid ni ketua perang hak musyrikin pada masa tu. Dia hak bawa tentera pada perang Uhud itu. Dialah hak yang dimenang pada masa tu. Dia panggil otak dia bijak ni dalam peperangan ni, Khalid ni.
bin Walid, tapi akhirnya masuk Islam. Pada tahun tu, tahun yang ke-8 Khalid masuk Islam. Tu. Habis pada tahun buka Mekah. Tahun tu dah. Habis itu tak apalah tu. Khalid bin Walid masuk Islam. Dan Utsman ibn Talhah, Utsman bin Talhah pun baru masuk Islam. Dan Amru tu bukan umat, ada waw seekor molek. Dan Amr bin al-As, Umar ni seorang ya kalangan sahabat Nabi, nama Umar. Adapun Amrun ni banyak. Ada Amr bin As, ada Amrun lain, tapi Umar tu seorang tu ya. Dan Amr bin al-As dan Amrun bin As. Ni pada masa Amr bin As, Sayyidina Umar ni hatta dia pergi buka Mesir ni. Ada masjid dia, Masjid Amr bin As. Masjid yang tertua dalam Tauhid Afrika. Di kawasan Afrika, masjid yang pertama yang dibina tu pada Mesir tu, iaitu Masjid Amr bin As. Kita pergi masjid tu, Imam Syafi'i mula-mula masuk Mesir, Nabi Syafi'i di situ. Imam Syafi'i hidup mengajar situ. Dan Imam Buaiti, tak silap saya ke Imam Muzani Buaiti dah, tak ingat tapi ya dia tu. Jadi Tok Khatib, Tok Bilal pada Tok Khatib pada masjid tu, belum pada dia nak mengaji Imam Syafi'i tu, dia duduk situ dah. Tu Umar Amr bin As radhiyallahu taala anhu masuk Islam pada tahun tu berlaku. Ni dia tak royak lagi ni, pia tik masuk pada tahun tu. Abu Sufyan pun masuk tahun tu berlaku tu. Abu Sufyan, adapun Abbas, pok saudara Nabi, pok menakir dia masuk dulu lagi. Abbas ni pergi dulu lagi, masuk Islam dulu pada buka Mekah. Dia pergi masuk Islam di Madinah. Dia pergi cari di Madinah. Tu orang Nabi di Madinah. Habis itu, Masya Allah. Kemudian kata rahimahullah, dan padanya perang Hunain pada dulu dah. Nyanyi kot keri, nak tidur pula tadi, nak bangun. Dan padanya perang Hunain. Ni perang ni Islam yang dikalah sikit ni. Allah. Dan Taif, nanti semula, dan memperbuat mimbar kayu membaca khutbah. Dulu tak ada mimbar lagi, Nabi dia buat atas tunggu kayu ya. Tu. Nanti mula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa 'amalin la yurfa'u du'a ilayhi nas'aluka 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kull واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة والمسلمين أجمع فضلا بجودا منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي dulin ilahi fin badai wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرم وارزق كل حلالا دائما وأخلا الأتقياء علما نخفى بالخير ونخفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل
واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد